Mungkin kita kelas cikgu hari ini hanya dua kamu sajalah. Jadi ada kamu dua sudah ready? Kalau sudah ready bagi cikgu signal. Ready. Okay. Macam mana dengan Marina? Ready sudah? Ready. Okay. Jadi cikgu hari ini cikgu akan mula ajarlah. Okay, jadi sebelum kita balik kepada PTPR hari itu, kita ada bersemuka dekat sekolah sekejap. Jadi cikgu pun ada sudah mengajar tentang faktor. Jadi hari ini cikgu akan sambung dengan faktor ini, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar. Jadi faktor hari itu cikgu rasanya cikgu sudah ajar dan jelas dalam kelas, tapi cikgu akan ulangi sekali lagi supaya anda dapat ingat kembali. Jadi kalau kita lihat apa itu faktor? Faktor itu adalah suatu nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Apa maksudnya? Kita lihat kepada contoh satu ini. Okay. Tentukan sama ada 12 adalah faktor bagi 36 ataupun 3. Tidak. Jadi kita gunakan 36 ni bahagi dengan 12. Jadi kalau 36 ni boleh dibahagi tepat dengan 12, jadi bermaksudnya 12 tu adalah faktor bagi 36. Okay, jadi dekat sini ada satu tips kecil yang cikgu nak cakap adalah kalau dia sesuatu nombor adalah faktor kepada sesuatu nombor itu, biasanya dia adalah lebih kecil daripada nombor itu. Macam ini 12 ni dia lebih kecil daripada 36. Okay, jadi dia adalah faktor. Okay. Lepas tu kalau kita lihat soalan B ini, 9 ialah faktor bagi 30 ataupun tidak. Kalau kita lihat jawapan dekat sini, dia kata bukan. Kenapa? Kerana 9, 30 ini tidak dapat dibahagi tepat dengan 9. Okay? Kenapa? Kerana apabila 30 ini dibahagi dengan 9, dia ada baki. Okay? Dia ada baki. Okay, kita lihat kepada jenis soalan yang kedua. Okay, biasanya soalan ini adalah yang paling umum dalam peperiksaan. Senaraikan semua faktor bagi 18. Dan hari itu cikgu pun ada ajar kamu gunakan cara macam ni. Tapi cikgu beritahu kamu dia macam satu U-turn. Dia macam satu U-turn. Okay, dia macam satu U-turn. Okay, kita cuba 1 darab dengan 18, 18, 2 darab dengan 9, 3 darab 6. Lepas tu 4. Ada 4 darab dengan apa boleh jadi 18? Tidak dapat. Jadi kita lompat. 5 pun tidak dapat. Kita lompat. Bila sampai 6, kita nampak dia macam U-turn. Jadi faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okay, tapi dekat sini kamu boleh nampak dia ada satu tips dekat sini. 1 ialah faktor bagi semua nombor. Okay, jadi mana-mana satu faktor yang kamu cari, pastinya 1 memang salah satu faktor dia. Okay, dia adalah salah satu faktornya. Okay, jadi yang untuk latihan yang cikgu bagi masa kita ada kelas hari itu, cikgu masih ingat. Cikgu juga ada ingatkan kamu. Okay, cikgu suruh kamu buat muka surat ini kan? Muka surat 3. Okay, jadi ada masalah dalam muka surat 3 ini? Jadi cikgu rasanya cikgu bagi contoh lah. Cikgu bagi contoh. Okay, cikgu bagi contoh gunakan latihan dekat buku test ni. Okay. Okay, misal katanya
Misal katanya cikgu ambil soalan 2A. Okay, soalan 2A. Jadi dekat sini. Okay, adakah 15 ni dia adalah cari faktor bagi 15. Okay. Sorry ya. Saya juga rasa ini tak jelas. Okay, cikgu guna yang satu lagi. Sekejap. Okay. Jadi dekat sini 15. Adakah 15 ni dia adalah faktor? Okay, sorry ya, cikgu besarkan size ya. Okay, adakah 15? Apa faktor bagi 15? Jadi kita mula dengan 15 sama dengan 1 darab 15. Okay, lepas tu kita cuba fikirkan. Adakah 2 dapat darab dengan apa boleh jadi 15? Tidak dapat kan? Jadi kita lompat pergi kepada 3. Jadi 3 darab 5 jadi 15. 4 dapat? 4 tidak dapat. Jadi kita boleh nampak di sini 4 lepas 4 adalah 5. Jadi ini macam adalah satu U-turn lah. Ini macam satu U-turn. Macam satu U-turn bagi soalan ini. Jadi bermaksudnya untuk 15 faktor bagi 15 adalah 1, 3, 5 dan 15. Jadi ini adalah untuk soalan ini lah. Kalau kita nak cari dia. Okay. Jadi cikgu buat satu contoh lagi. Okay, cikgu buat satu contoh lagi. Misal katanya sekarang cikgu buat contoh yang ini. Okay. Okay, jadi sekarang ni 124. Okay, 124. Okay, sorry ya. 124 dia adalah 124 dia adalah 1 darab dengan 124. Jadi kamu boleh nampak bahawa selalunya memang ada 1. Dia akan mula dengan 1. Okay, lepas tu kita cuba ada 2 darab sesuatu boleh jadi 124? Boleh. Jadi 2 darab dengan berapa? Dengan 62. Lepas tu 3. Adakah 3 dapat? Okay, tapi dekat sini 3 tidak dapat. Okay. Jadi lepas tu adakah 4 dapat? Okay, jadi boleh. 4 darab
dengan 31. Okey, 5 dapat? 5 tidak dapat. 6 pun tidak dapat. 7. Jadi dekat sini kita akan cubalah kita ataupun kita macam kita boleh gunakan kalkulator. Cikgu tunjukkan kalkulator untuk kamu. Kita boleh cuba. Okey, adakah 124 bahagi dengan 6? Ini ada baki kan? Jadi kalau ada baki dia tidak dapat. Jadi 124 kita bahagi dengan 7. Pun ada baki, jadi dia tidak dapat. Jadi 124 kita cuba bahagi dengan 8. Pun ada baki, jadi tidak dapat. Jadi 124 bahagi dengan 9. 9 pun ada baki. Jadi 124 bahagi dengan 10 memang garanti tak dapat lah. Kita cuba dia bahagi dengan 11. Bahagi dengan 11 pun tidak dapat. Jadi kita cuba lagi 124 bahagi dengan 12. Pun ada baki, pun tidak dapat. 124 bahagi dengan 13. Jadi kalau untuk murid-murid, kalau kamu nampak bahawanya dia memang tidak macam baki kan, kamu boleh cuba sehingga kamu nampak. Okay? Jadi kalau sebenarnya bila nombor itu semakin besar memang semakin susah lah. Jadi kita boleh cuba lagi 124 kita bahagi dengan 16. Pun tidak dapat. 124 bahagi dengan 17. Pun tidak dapat. 124 bahagi dengan 18. Pun tidak dapat. 124 bahagi dengan 19. Pun tidak dapat. 124 bahagi dengan 19, 20. Jadi biasanya bila kamu buat sampai 20, 21 sampai 30 memang pun tidak dapat. Jadi dekat sini kita boleh sangat jelas bahawanya lepas 4 lepas 4 31 adalah faktor yang seterusnya. Jadi dekat sini kita tulis bahawa faktor bagi 124 ialah 1, 2, 4, 31, 62 dengan 124. Jadi ini adalah cara kita buat soalan sebegini. Okay? Jadi ini adalah yang untuk bahagian yang bawah inilah. Adakah kita senaraikan semua faktor dia. Dia sama dengan latihan mana satu? Latihan yang soalan 5 hingga soalan 8 yang cikgu bagi hari itu. Okay. Kalau yang seperti soalan yang 9 hingga 12, dia adalah sama seperti soalan dekat soalan 1 inilah. Macam mana kita buat soalan 1 ini? Okay. Cikgu tunjukkan juga dengan contoh ini. Okay, macam soalan 1, cikgu tunjukkan macam soalan 1A. Okay, soalan 1A. Soalan 1A, adakah 12 adalah faktor bagi 40? Macam mana kita tentukan sama ada 12 adalah faktor bagi 40? Senang, kita gunakan bahagi. 40 itu kita bahagi dengan 12. Okay, jadi kita cuba bahagi. Okay,
12 1 12, 12 24, 12 3, 36. Jadi ada nampak baki? Jadi kita ada nampak baki, jadi bermaksudnya kalau kita tulislah 12 bukan faktor bagi 40. Jadi ini adalah untuk soalan A lah. Jadi kita lihat lagi, cikgu buat contoh yang G ni lah. Okay, kita lihat G ni. Okay, G ni. Okay, jadi adakah 15 adalah faktor bagi 60? Jadi kita cuba. 60 kita bahagi dengan 15. Jadi 15 1 15, 15 4 60. Jadi boleh kita 4 adalah bahagi dengan 60. Jadi dia dapat dibahagi dengan lengkap. Jadi kita buat kesimpulan dekat sini bahawa 15 ialah faktor bagi 60. Jadi ada masalah? Ada masalah dua kamu? Kalau ada masalah kamu boleh tanya sekarang. Kalau tidak ada masalah, kamu bagi cikgu satu signal, kamu boleh angkat tangan, raise hand. Macam cikgu buat ini. Kamu boleh raise hand. Okay? Ada masalah? Okay, kalau kamu tidak ada respon, cikgu anggapnya tak ada masalah. Jadi ini adalah apa yang kita telah belajar masa kelas hari itu. Jadi seterusnya cikgu akan pergi kepada yang sorry ya. Cikgu akan pergi kepada yang seterusnya. Faktor perdana. Faktor perdana. So, apa itu faktor perdana? Apa itu faktor perdana? Macam kalau kita lihat dekat sini, dikatakan imbas kembali antara yang berikut yang mana adalah nombor perdana. Masih ingat lagi nombor perdana? Nombor perdana adalah nombor yang hanya dapat dibahagi oleh satu dengan nilai dia sendiri. Macam 2 ini adalah faktor perdana. 9 tidak. Kenapa 9 dapat dibahagi dengan 3? 23 juga adalah faktor perdana. Okay. 2 juga adalah faktor perdana. 2 juga adalah faktor perdana. 41 juga adalah perdana, nombor perdana. 57 juga adalah nombor perdana. Adakah dia ada nombor perdana? Kita cuba. Okey, 57 kita cuba bahagi dengan 3. Dia dapat dibahagi. Jadi 57 bukan nombor perdana. Jadi nombor perdana dekat sini adalah 2, 23 dengan 41. Jadi kalau kita lihat dekat sini, faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Jadi antara faktor itu, 2 dengan 3 adalah nombor perdana. Jadi, maka 2 dan 3 disebutkan sebagai faktor perdana bagi 18. Jadi dekat sini, kamu mesti jelas 2 dengan 3 dia adalah faktor bagi 18. 2 dengan 3 juga adalah nombor perdana. Jadi itulah dia digelarkan sebagai faktor
perdana. Dia dikeluarkan sebagai faktor perdana. Jadi, dalam suatu nombor yang boleh diungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana, dengan keadaan nombor itu ditulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Misalnya, 18 adalah datang daripada 2 darab 3 darab 3. Ini adalah dipanggil sebagai pemfaktoran perdana. Ini adalah pemfaktoran perdana. Jadi, pemfaktoran perdana, suatu nombor boleh dilakukan dengan pembahagian berulang dengan nombor perdana atau menggunakan kaedah pokok faktor. Jadi, jadi di sini kita lihat contoh 3 inilah. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor perdana bagi 84 ataupun 3. Tidak. Jadi soalan ini adalah dia mirip dengan adakah sesuatu nombor dia adalah faktor. Seperti soalan tadilah kalau kita lihat soalan tadi. Contoh macam contoh 1 tadi. Contoh macam ni tadi. Okey. Jadi kita lihat balik. Okey, jadi kita lihat, adakah 2 adalah faktor bagi 84, faktor perdana bagi 84, kita bahagi. Okey, kita boleh nampak dia adalah bahagi lengkap. Jadi, kita boleh katakan bahawa 2 ialah faktor bagi faktor perdana bagi 84. Okey, kita lihat yang 3. Adakah 3 adalah faktor perdana bagi 84? Kita boleh nampak dia pun tidak ada baki. Jadi dia adalah faktor perdana bagi 84. Lepas tu kita lihat yang C ni, 5. Adakah 5 adalah faktor perdana bagi 84? Okey, kita lihat di sini bila kita bahagi, dia ada baki. Okey, jadi kerana dia ada baki, jadi kita boleh kita lihatlah macam mana dia huraikan. 5 ialah nombor perdana. Tetapi 84 tidak boleh dibahagi tepat dengan 5. Maka 5 bukan faktor perdana bagi 84. Jadi yang ayat ini adalah definisi. Dia adalah menerangkan kenapa dia bukan faktor perdana. Kenapa? Kerana benda yang paling penting dekat sini adalah, ayat yang paling penting adalah ini. Tidak boleh dibahagi tepat. Kenapa? Kerana dia ada baki. Jadi, bermaksudnya dekat sini, kenapa 5 bukan faktor perdana bagi 84. Okey? Okey, lepas tu kita lihat lagi contoh 4. Okey, senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Okey, kalau kita nak senaraikan, kita mesti cari dulu semua nombor apa? Semua nombor faktor bagi 72 dahulu. Lepas tu daripada dalam tu kita pergi cari nombor perdana dia. Okey, jadi cikgu ambil ini contoh. Cikgu akan cuba buat contoh ini semula. Okey. Okey, jadi untuk soalan ini, kita mula-mula kita nak cari faktor dahulu. Jadi, cara cari faktor memang adalah sama seperti tadi. 72, kita mula dengan okey, sorry ya. Okey, kita mula. Okey, kita mula-mula kita nak cari 72. Okey. Okey, dia adalah 1 darab 72. Lepas tu
dia pun adalah 2 darab dengan 36. Dia pun adalah 3 darab dengan 24. Lepas tu dia pun adalah 4 darab dengan 18. Okey, jadi cikgu sini tak cukup, cikgu tulis dekat sini ya. Jadi dia pun adalah apa? Dia pun adalah 6 darab dengan 12. Lepas tu dia pun adalah 8 darab dengan 9. Jadi bila kamu nampak 8, 9 ini, nampak U-turn kan? Dia macam U-turn kan? 8 lepas 8 adalah 9 kan? Jadi dekat sini kita boleh nampak 8 lepas 8 adalah 9. Jadi kamu boleh nampaklah. Itulah kenapa faktor dekat sini yang kamu nampak ini dia adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Okey, jadi kita mesti kita telah buat ini. Senaraikan semua faktor bagi 72. Lepas tu kita kena kenal pasti nombor berdana dari senarai faktor itu. Jadi dekat sini, cikgu harap kamu masih ingat dan masih dapat hafal nombor perdana. Okey, jadi dekat sini cikgu pun tulislah nombor perdana yang biasanya kita guna. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dengan 19. Okey, jadi ini 8 nombor berdana ini cikgu harap kamu boleh hafal dahulu. Okey, kenapa? Kerana ini adalah yang paling sering yang kita akan gunalah. Jadi dekat sini kita boleh nampak 2. Tengok. 2 adalah nombor perdana dengan 3 adalah nombor perdana. Jadi maka faktor perdana bagi 72 ialah 2 dan 3. Jadi ini adalah cara kita buat soalan contoh 4 ni. Okay. Jadi kita lihat lagi kepada yang seterusnya. Okey, contoh 5. Contoh 5. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Jadi ini adalah satu kaedah yang lain. Okey, sebenarnya macam mana kaedah ini kita dapat gunakan? Okey, jadi dia ada 2 jenis kaedah. Satu adalah kaedah pembahagian berulang. Satu adalah kaedah pokok faktor. Jadi inilah lagi satu benda yang baru untuk semua anda. Okay. Jadi dekat sini Okay, jadi dekat sini, kalau kamu nak belajar kaedah ini, terutamanya kaedah pembahagi berulang ni, yang ini, kamu mesti apa? Mesti ingat nombor perdana. Nombor perdana. Tadi kan cikgu ada kata, nombor perdana yang kita mesti ingat adalah berapa? Masih ingat tadi? Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13, ada 17, ada 19. Jadi kelas, jadi untuk ini nombor perdana ini kamu mesti ingat. Okay? Kenapa? Kerana kamu selalu nak guna. Bila kamu selalu nak guna, takkan masa kamu nak guna itu baru kamu pergi cari apa nombor perdana. Kalau tapak kamu sambung tu, macam 20, 23,
29. Ini adalah sambungan nombor perdana. Kalau kamu sudah boleh sampai 19, kamu boleh hafal ke atas lagi. Kamu boleh hafal ke atas lagi. Okay. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Jadi 60 adalah daripada mula-mula dia boleh, kita mula dengan nombor perdana yang kecil dahulu. Bahagi dengan 2, dia masih ada 30. Ini cikgu panggil dia sebagai pembahagian terbalik. Cikgu bagi nama dia lah supaya kamu tahu. Kenapa? Kerana bahagi kita yang biasa itu kita kata normal lah. Yang ini cikgu anggap dia pembahagi terbalik. Okey, 60 bahagi 2 tinggal 30. Bahagi 2 lagi tinggal 15. 15 tidak dapat dibahagi 2, dia lompat ke nombor perdana yang lebih besar, 3. Bahagi 3, dia jadi 5. 5 tak dapat 3 sudah, jadi dia bahagi dengan 5, 1. Kamu lihat dekat sini. Pertama, dia lakukan pembahagi berulang dengan nombor perdana terkecil. Kedua, pembahagi diteruskan sehingga hasil bahaginya menjadi 1. Dia menjadi 1. Okay, jadi kamu boleh nampak dekat sini lah. Okay, jadi yang pokok ini cikgu tidak ajar dahulu. Cikgu hari ini cikgu lihat kepada pembahagi berulang dahulu supaya nanti anda dapat siapkan kerja anda dahulu. Okay. Jadi dekat sini kita lihat soalan. Okay, jadi cikgu buat contoh dengan latihan dalam buku teks ni dahulu. Okay. Okay, jadi kita lihat kepada soalan 1 dahulu. Kita lihat kepada soalan 1. A. Okay, adakah 3, 5, 7 ialah faktor perdana bagi 30 atau bukan? Pertama kita lihat 3, 5, 7. Adakah 3, 5, 7 ini adalah nombor perdana? Ya, kerana dia adalah nombor perdana, kita cuba. Kita cuba macam mana? Kita cuba bahagi. Okay. Adakah 30 itu dapat dibahagi dengan 3? Okay. 1, 3, sifar. Okay. Jadi dekat sini 3 dapat membahagi 30 dengan lengkap. Okay. Jadi kita cuba satu lagi. Iaitu adakah 30 dapat dibahagi dengan 5. 5, 6, 30. Jadi dia boleh dibahagi dengan 30 juga. Lengkap. Okay, lepas tu kita cuba lagi. Adakah 30 dapat dibahagi lengkap dengan 7? 7, 1, 7, 3, 21, 7, 4, 20 lah. Sorry ya. 28. Jadi dia masih ada baki 2 kan? Jadi bermaksudnya untuk A ini 3, 5, 7. Okay. 3 dengan 5 ialah faktor perdana bagi 30. Tapi 7 bukan faktor perdana bagi 30. Kenapa? Kerana dia 7 ini dia tidak dapat membahagi 30 dengan lengkap. Dia ada baki. Okay. Sama juga dengan soalan B ni. Kalau sebelum kita bahagi, kita boleh nampak 9 ini bukan nombor perdana. Jadi 9 mestinya bukan faktor perdana bagi 54.
Okay, boleh? Okay, jadi sekarang cikgu akan cuba buat yang contoh bagi soalan dua. Okay. Okay. Senaraikan semua nombor perdana bagi nombor yang berikut. Kita cuba lihat soalan 2A. Okay, kita lihat soalan 2A. Okay, kita lihat soalan 2A yang 36. Okay, 36 mula-mula kita senaraikan semua faktornya dahulu. Kita senaraikan nombor dia dulu. 1 darab dengan 36. 2 darab dengan berapa? 18. Lepas tu 3 darab dengan 12. 4 darab dengan 9. 5 tidak dapat. 6 darab 6. Okey, nampak tak? 6, lepas tu 6 sudah kan? Jadi kita nampak macam dia macam ada U-turn dekat sini sudah. Jadi nombor faktor bagi 36, cikgu tulis dekat sinilah. 36 ni ada apa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, ada 9, ada 12, ada 18, ada 36. Jadi daripada semua nombor ini, saya hanya nampak apa? Saya hanya nampak 2 dengan 3 adalah nombor perdana. Jadi pada akhirnya saya senaraikan adalah faktor perdana bagi 36 ialah 2 dan 3. Jadi ini adalah cara kita untuk menyelesaikan soalan 2. Okey? Ada masalah? Ada pertanyaan? 1, 2, 3. Okey, tak ada, cikgu akan sambung lagi. Okey, cikgu sambung lagi baru. Kita lihat soalan 3. Macam mana kita ungkapkan setiap nombor berikut dengan bentuk pemfaktoran perdana? Sebenarnya dia adalah mirip dengan soalan tadi ini. Kita gunakan kaedah pembahagi berulang. Okey, kita gunakan kaedah pembahagi berulang. Okey, masih ingatkah tadi bila cikgu kata bila kita nak gunakan kaedah pembahagi berulang, kita guna apa? Kita gunakan nombor perdana. Jadi ingat nombor perdana tadi cikgu sudah bagi ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, 13, 17 dengan 19. Okey, jadi kita lihat soalan 3. Kita bagi 3C lah. Kita cuba. Okey. Bahagi terbalik. 120. Okey. Seperti tadi, soalan tadi dalam buku test tadi, apa yang dia cakap? Lakukan perbahagian berulang dengan nombor perdana terkecil dahulu. Cikgu ambil gambar ini supaya kita boleh rujuk sana.
Okay, kita rujuk sana. Okay. Okay, jadi di sini lakukan pembahagi dengan nombor perdana terkecil. Terkecil adalah 2 kan? Kita cuba bahagikan dia dengan 2. Kita cuba bahagikan dia dengan 2 dahulu. 120 bahagi 2, 60. Jadi 120 bahagi 2 dia tinggal 60. Jadi kita cuba lagi. 60 kita masih boleh bahagi dengan 2? Masih boleh. Jadi 2. Jadi dia sama dengan 30. Okey, masih boleh bahagi dengan 2? Masih dapat. Jadi kita masih bahagi 20. Jadi dia adalah 15. Jadi adakah 15 boleh bahagi dengan 20? Bahagi dengan 2? Tidak dapat. Jadi kalau dia tidak dapat dibahagi dengan 2, kita lompat ke depan, ke belakang 1. Dia tengok, boleh bahagi dengan 3? Okey, boleh. Jadi bahagi dengan 3. Jadi dia adalah sama dengan 5. Okey. Jadi adakah 5 dapat dibahagi dengan 3? Tidak dapat. Jadi apabila tidak dapat, kita lihat kepada yang seterusnya, 5. Okey, 5. Jadi bahagi dengan 5, 1. Okey, jadi apabila dia sudah jadi 1, bermaksudnya kita sudah lengkap lah. Jadi kita menjawab soalan ini. Okey, pemfaktoran perdana bagi 120. Okey, pemfaktoran perdana. Cikgu gunakan warna biru. Okey, guna warna biru. Okey. Pemfaktoran perdana bagi 120 ialah apa? Ialah 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 5. Pemfaktoran perdana bagi 5 adalah 120. Bagi 120 ialah 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey, jadi ada soalan yang nak tanya oleh 3 kamu? Ada? Sebelum cikgu habiskan apa yang cikgu ajar hari ini. Cikgu tidak akan ajar sangat banyak. Cikgu setiap kali cikgu ajar sikit. Lepas tu suruh kamu buat kerja lagi. Okey? Ada masalah? Cikgu bilang 1, 2, 3. Okey, tak ada soalan. Cikgu anggap tak ada masalah. Nak cikgu tunjukkan sekali lagi ke contoh? Okey? Okey, jadi jika tidak, kita akan sambung lagi. Okey, jadi dalam sini kita boleh nampak. Okey, ini adalah contoh dia. Okey, jadi hari ini kita telah selesaikan tentang faktor perdana. Jadi latihan yang cikgu nak kamu cuba buat hari ini adalah pada muka surat buku 2 anda. Sila keluarkan buku kerja buku 2 anda. Okey, buku kerja buku 2 anda. Cikgu nak kamu buat muka surat 4. Okey, muka surat 4 ini. Okey, muka surat 4 ini. Sorry. Muka surat 4 ini. Okey, muka surat 4 ini. Okey. Okey, kamu hanya perlu buat soalan 1 sampai soalan 8 saja. Soalan 9 dengan 10 cikgu belum ajar lagi ya. Kamu mesti ingat. Okey, kamu kena tahu baca sini ya. Ini adalah faktor sepunya. Cikgu belum ajar lagi.
Cikgu hari ini hanya ajar sampai pemfaktoran perdana. Okay, jadi ada apa-apa masalah? Okay. Cikgu nak kamu typing untuk cikgu. Okay, kalau ada masalah, beritahu ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kamu beritahu cikgu tidak ada masalah. Okay, kalau kamu sudah respon, lepas tu cikgu akan tamatkan kelas kita hari ini. Okay, untuk yang seterusnya, cikgu akan cuba adakan kelas setiap minggu lah. Setiap minggu mungkin cikgu akan adakan 3 kali. Mungkin dalam masa setengah jam ataupun 40 minit saja. Cikgu tidak akan bagi kelas terlalu lama kerana kalau kita terlalu lama, cikgu takut kamu tidak dapat ikut dengan betul-betul. Okay, ada masalah? Ada masalah kah? Naufal? Mariana? Dengan Akif. Akif, ini nama kamu ke Akif? Okay, thank you. Dia ada. Macam mana dengan Naufal? Akif, boleh bagi cikgu respon? Ada masalah? Okay, terima kasih. Okay, macam mana dengan Akif? Boleh dapat bagi mesej dengan cikgu sini? Ada masalah? Ada masalah ke Akif? Cikgu bilang sampai 10 sajalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Jadi, okay, untuk murid-murid, cikgu hari ini hanya ajar kamu sampai sini saja, iaitu pemfaktoran perdana. Okay. Jadi, cikgu harap kamu boleh cuba baca kembali lagi apa yang tadi cikgu ajar. Video yang apa yang cikgu ajar tadi hingga sekarang, cikgu juga ada rekod dan cikgu juga akan kongsikan dengan kamu nanti. Okay, jadi kamu boleh tengok kembali dan belajar kembalilah. Okay, jadi kita kelas kita sampai sini saja untuk hari ini. Terima kasih. Masa perjumpaan kita yang seterusnya, cikgu akan maklumkan dalam Telegram dengan WhatsApp group kelas kamu. Okay, cikgu akan cuba aturkan masa kita setiap hari 10.30 saja. 1 minggu 3 kali. Nanti cikgu akan bagi jadual dalam group kelas kamu dengan group matematik kita nanti. Okay, jadi kita sampai sini saja hari ini. Terima kasih.